الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan kamu Islam. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan ayahanda pengurusi majlis, bahagia Tuan Nazir Masjid Jami'atul Hasanah Kampung Medan, juga kalau di Jabatan Pendidikan JAIS, bos tu itu yang tak apa nak berani berdiri ni. Saya guru besar di salah sebuah sekolah swasta di bawah JAIS di Seksyen 7 Shah Alam. Tuan Nazir juga di pendidikan JAIS. Jadi bila nak bercakap kat masjid bos punya, dia tak apa nak jadi. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam Cikgu Razak, bahagia Ustaz Zainur dekat belakang sana. Ustaz Zainur, sini ramai ulama-ulama tu, dia tak apa lain. Tempat lain tuan-tuan dia boleh kelentong sikit. Bila duduk kat kampus sendiri ni tak apa nak jadi kelentong tuan-tuan. So ustaz ulama hak kenal-kenal je, haji-haji, semua orang hebat-hebat. Di depan saya ni Haji Mutazaki ni, risau juga saya dibuat ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kalau saya berdiri depan tuan-tuan hari ni nak mengajar tuan-tuan, memang saya tak boleh bercakap tuan-tuan. Nak buat ceramah untuk tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan bapa sekalian, saya tak boleh nak bercakap. Cuma sekadar saya berdiri atas jemputan, dan insya-Allah kita kongsi beberapa maklumat sebagai bual bicara sementara kita menanti waktu isyak tiba. Kalau agak panjang sikit, saya lajak sikit sampai pukul 9, pukul 10, 10.30, 11 tu biasalah. Jadi kalau agak tuan-tuan boleh tunggu, saya tengok kalau tuan-tuan dah tak ada, saya berhentilah. Jadi kalau tuan-tuan tunggu, saya bercakap lagi, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tak lama. Masjid ni pun pandai juga, dia tak bagi kursi, dia suruh aku berdiri hari ni. Biasa kursi tuan-tuan pergi sejam setengah, berdiri ni 40 minit je kot. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT sekalian, dekat je tuan-tuan. Kalau tadi ayahanda Tuan Aziz sebut kata yang lepas Ustaz Ridwan batu malai Ustaz ya. Dia tanya Ustaz Ridwan ni batu apa? Saya duduk batu 9 tuan-tuan. Ada juga batu je tuan-tuan. Yang batu sensitif tu lain, ni batu 9 tempat saya duduk, dekat je. Saya rasa kali kedua kot saya masuk ke masjid ni untuk berbicara. Masuk semayang acap kali berbicara. Di luar selalu di kampus sendiri ni orang kata tak pandai nak bersilat, tak urus silat pun tak boleh nak jual ilmu dia. Tak boleh nak buat apa-apa tuan-tuan. Jadi insya-Allah dengan masa yang ada pada malam ni, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan bapa yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita berkongsi beberapa maklumat. Ringkas-ringkas je tuan-tuan sekalian. Saya nak kongsi tentang perbicaraan yang dikaitkan dengan takwa. Saya nak ajak saya, kakak, abang-abang, ibu-ibu dan bapa sekalian, kita merenung sejauh mana istilah takwa tu boleh kita semat dalam diri kita. Ayat yang saya bacakan tadi sepotong daripada firman Allah, juga ayat yang biasa kita dengar, khususnya pada hari Jumaat daripada kalangan muslimin.
mendengar dengan satu kalimah yang seringkali diucap oleh berbagai-bagai khatib yang dibahaskan tentang takwa, bahkan sampai tahap dia menjadi syarat utama untuk sahnya salat Jumaat. Tapi yang menjadi persoalan kepada kita, sejauh mana takwa itu ada dalam diri kita. Ucapan semua boleh cakap, tapi takwa tu nak duduk dalam diri kita sejauh mana? Ulama-ulama membahaskan, antaranya Dr. Abdul Karim Zaidan membahaskan dalam kitab dia apa yang dikaitkan dengan takwa. Diterjemahkan kepada kita, takwa dibahagikan kepada 6 perkara. Disebut oleh Syekh Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain yang dibicarakan tentang takwa. Disebut al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, ataupun wajtinabu ma nawa anhu. Apa yang dikatakan takwa? Menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan. Kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Maza Ya'ni Al-Intima'i Al-Islam, karangan daripada almarhum Syahid Syekh Fatiakan, dia sebut ada 19 perkara yang dikaitkan dengan takwa. Saya nak mengambil rumusan-rumusan takwa ini daripada kenyataan yang disebut oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali menyebut takwa ni dibahagikan kepada 4 perkara. Yang lain tak betul ke? Tidak, yang lain semua betul. Tapi takut tak sempat kita nak bincang. Sampai 15, sampai 19 tak sempat. Sayyidina Ali punya perbahasan takwa merangkumi seluruh kehidupan kita. Membawakan takwa dengan maksud yang begitu jelas. Daripada ayat Al-Quran yang saya baca sebentar tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati illa, orang ngaji bahasa Arab disebut harful istisna, mengecualikan sesuatu. Berarti tak boleh kalau kamu nak mati suka-suka hati, tak boleh. Melainkan kamu mati dalam keadaan kamu benar-benar Islam, benar-benar beriman dengan Allah. Macam mana kita nak tahu kita betul-betul beriman? Macam mana kita nak tahu kita betul-betul Islam? Semayang jemaah dah cukup ke kita Islam? Pergi haji dah cukup ke kita Islam? Tunai solat 5 waktu dah cukup ke kita Islam? Tutup aurat dah cukup ke kita Islam? Dengan menunaikan puasa Ramadan yang disebut sebentar tadi yang akan datang kepada kita, hampir 2 bulan lagi akan sampai kepada kita, apakah itu sudah mencukupi kita Islam? Pergi haji setahun sekali, umrah setahun 4 kali, dah cukup ke Islam? Persoalan yang timbul pada diri kita, apakah itu kesempurnaan hidup sebagai orang yang bertakwa? Sedangkan tuan-tuan sekalian, orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak adalah orang yang duduk dalam kumpulan al-muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa. Dan yang lain tak jumpa, yang lain jumpa, tapi kamu jumpa sebagai seorang yang durhaka kepada Allah kerana tidak meletakkan takwa dalam kehidupan kamu. Kalau kita fikirkan takwa itu untuk orang duduk dekat masjid tak fikir tentang dunia, satu kesilapan. Sebab ada orang duduk jangka takwa ni letih lah duduk. Hidup nak kena pakai serban jubah tiap-tiap hari, duduk kat masjid berzikir, bila masa nak kerja, bila masa nak mati, bila masa nak makan, bila masa nak berkawan, bila masa nak bergaul, bila masa nak berkeluarga. Semua tu tak sempat nak buat lah, nak fikir takwa. Tuan-tuan, takwa tu kehidupan kita. Takwa tu kehidupan. Daripada aspek yang kita buat daripada kehidupan itu sebenarnya akan melahirkan takwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut takwa dibahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama, Sayyidina Ali kata takwa ini yang pertama al-khawfu minal jalil. Itu takwa pertama. Apa dia takwa? Al-khawf minal jalil. Kamu ada rasa perasaan takut dengan Allah. Macam mana nak buktikan kita takut dengan Allah? Imam Ghazali rahimahullah sebut, orang yang merasa takut diri dia dengan Allah, dia akan datang satu sifat yang dipanggil taqarrub ilallah. Apa dia? Dia akan rasa diri dia semakin hari semakin hampir dengan Allah. Semakin hampir dengan Allah. Dengan tidak ada merasakan apa yang ada di dunia ini lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalimah keramat bagi umat Islam di dunia yang dijadikan sebagai satu tanda sesama ada seseorang itu Islam ataupun tidak.
Suatu kalimah yang cukup hebat, yang pendek, yang kadang-kadang orang boleh baca tapi tidak memahami. La ilaha illallah. Pendek. Kalau saya potong-potongkan kalimah ini, tuan-tuan, dia pergi kepada 4 kalimah. Pertama, la, satu, dengan makna tidak. Tidak ada. Ilaha, orang yang disembah, kekuatan, majikan, ketua, ekonomi, ilah. Ilah ni Tuhan selain daripada Allah. Kalau kita rasa kita taat seorang ketua, seorang pemimpin, dia juga termasuk daripada kalangan ilah. Illa, kalimah yang ketiga, melainkan ataupun kecuali. Allahu, Allah. Itu mengikut kalimah-kalimah. Ada 4 kalimah, tuan-tuan. Apa yang nak disebut dalam kalimah keramat ni, tuan-tuan? La ilaha, tidak ada. Kalau orang sebut, tuan-tuan, la ni, dia panggil harful jazam. La. Sesuatu yang berlaku sebelum tetapi tidak akan berlaku selepas daripada itu. Dia harful jazam ni, tuan-tuan, yang menidakkan ni dia ada 2. Satu nasab, satu jazam. Nasab ni, tuan-tuan, dia berlaku, dia tak akan berlaku sebelum dan tak akan berlaku selepas. Apa dia? Contoh ayat Al-Quran. Lan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan reda orang Yahudi daripada dulu sampai kiamat. Tidak ada istilah dalam hidup orang Yahudi dan kamus Yahudi, dia akan menerima salam kebaikan, damai dengan orang Islam sampai bila-bila. Sebab Dr. Yusuf Qaradawi istihad perang dengan orang Yahudi. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan boleh kira dengan jari tangan saja berapa orang Yahudi memeluk agama Islam. Yang lain daripada bangsa lain. Nabi duduk di Madinah, menegakkan negara Islam yang pertama di kota Madinah. Berapa orang Yahudi memeluk agama Islam? Yahudi ni jenis keturunan degil, perut pedal, pahit. Macam mana rupa dia, aku pun tak tahu macam mana rupa dia. Degil sungguh. Sampaikan tahap kalau dia nak terima sesuatu, dia nakkan sesuatu bukti yang jelas. Tuan-tuan tengok sejarah Nabi. Seorang perempuan Yahudi yang bernama Zainab, pernah satu ketika dia nak terima Islam dan dia berkawan dengan orang Islam. Rapatnya dia dengan orang Islam, dengan sahabat Nabi, sampaikan sahabat terlalu mempercayai Zainab. Sampaikan suatu ketika, saya ringkaskan cerita, Zainab terfikir nak uji Nabi sama ada betul ke dia Nabi Muhammad ni. Hak disebut dalam kitab Yahudi pun ada sebut, dalam kitab Samawiyat sebelum daripada Al-Quran pun ada sebut. Orang pun sebut dia Nabi. Betul sungguh ke dia ni Nabi? Aku nak test dia. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia jumpa dengan para sahabat, dia tanya, apakah makanan hak paling Nabi suka sekali? Sahabat kata benda yang paling Nabi suka sekali kambing. Kita orang Melayu tak boleh kambing darah tinggi. Orang Melayu cakap, padahal tak darah tinggi pun, makanlah. Aku tak ada darah tinggi, tu berani suruh tu. Takut orang kita sebab takut darah tinggi. Tapi itulah makanan sunnah, tuan-tuan. Kita telah dimainkan oleh Yahudi dengan pemikiran kita. Makanan sunnah tu jadi makanan dia ditakut-takutkan oleh orang Islam. Padahal makanan tu terbaik, tuan-tuan. Kajian doktor menyebut kolesterol yang wujud pada kambing dengan ayam daging. Seekor yang daging, tuan-tuan, dia punya kolesterol dia dekat nak sama 3 ekor kambing. Tapi yang daging tak apa, rangkah sampai ke bontot rangkah yang kambing, daging ayam daging, tuan-tuan. Kambing cukup sensitif. Nabi suka kambing. Lalu Zainab tanya, dekat kambing tu tang mana Nabi paling suka sekali? Nabi paling suka sekali dekat betis dia. Orang Terengganu panggil kateh. Kateh kambing, bawah lutut kat kaki. Betis tu tempat paling Nabi suka sekali. Kalau tuan-tuan nak tubak power, tu lah paling power.